A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Terima kasih kepada unit media, pertamanya Syekh Wan Muhammad Haris yang berada di balik tabir, dan seterusnya kepada pengerusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara yang baru dilantik, yang mengekalkan alhamdulillah amanah yang telah diberikan, Al-Fadhil Ustaz Zuramli, dan seterusnya Dr. Robiah K. Hamzah selaku timbalan pengerusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara serta Barisan Esko yang lama dan yang baru. Mudah-mudahan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kekuatan untuk terus memikul amanah dalam melebar sayapkan dakwah di atas muka bumi ini, insya-Allah. Tak lupakan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kita saban hari dalam tazkirah pagi. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala bencana ataupun wabak penyakit yang berjangkit, terutamanya COVID-19, dan kita doa agar negara kita ini benar-benar bebas daripada wabak COVID-19 ini supaya kita dapat lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu nikmat keamanan yang telah diberikan selama ini pada kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, bagi mereka yang masih belum subscribe YouTube Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, boleh berbuat demikian kerana tuan-tuan yang disajikan dengan tazkirah daripada ustaz-ustaz ataupun pendakwah-pendakwah yang sangat hebat. Kemudian kami mohon pada anda semua untuk share video ini untuk kita sama-sama berdakwah di luar sana, dan sumbangan boleh disalurkan juga kepada akaun yang tertera di skrin laptop anda ataupun skrin handset anda, itu akaun RHB Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, supaya melancarkan gerak kerja kami dalam menyebar luaskan dakwah di seluruh Malaysia ini dan seluruh muka bumi ini, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah untuk siri-siri pengajian ataupun siri-siri tazkirah pagi, bagi slot saya sendiri, saya akan isi dengan suatu topik ataupun skop perbincangan, iaitu dari sunnah jadi adat. Dari sunnah jadi adat. Mudah-mudahan kita dapat mengenali tentang sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita dapat ambil rasionalnya dari sudut sains, dari sudut adat Melayu kita, supaya kita dapat merasakan kemanisan bila melaksanakan suatu ibadah yang telah sebenarnya berakar ataupun yang sebenarnya telah sebati dengan masyarakat kita. Cuma mungkin kita keliru tentang adat dengan sunnah, insya-Allah. Dengan adat dengan sunnah. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak kongsi sikit tentang apa takrifan adat sebenarnya. Adat dalam istilah adalah berasal daripada istilah Arab. Dia ain alif dal tamarbuta, adah. Dia kita panggil adat. Adah ini maksudnya kebiasaan. Adat maksudnya kebiasaan yang membawa maksud kelaziman terkhusus pada seorang atau masyarakatnya. Itu dipanggil adat. Dan setengah ulama dia berpendapat bahawa istilah adat dengan uruf, adat dengan uruf ni sama. Adat dengan uruf ni sama. Dan uruf pula, kalau kita nak maknakan dalam bahasa Arab, uruf ni adalah Allahumma salli ala Muhammad, urfun ta'arafa alaihi nas mastaqarra fi wasatil ijtima'i wa asbaha 'adatan jariyatan bainan nasi fi muamalatihim. Uruf ataupun yang biasa kita panggil ikut uruf, keadaan, iaitu suatu kebiasaan yang dikenali orang ataupun yang telah diketahui orang. Sebab uruf ni asal kalimahnya arafa, diketahui. Apa yang menetap di lingkungan sosial dan menjadi kebiasaan di kalangan orang dalam urusan mereka, itu adalah uruf dan adat. Jadi uruf dan adat adalah satu istilah yang sama sebenarnya. Uruf dan adat adalah satu istilah yang sama.
Pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah saya akan bawa satu sunnah yang jadi adat kita, iaitu dia sunnahnya dipanggil tahnik. Ya, tapi adatnya dipanggil belah mulut. Adatnya dipanggil belah mulut. Apa kepentingannya dan apa rasionalnya? Supaya kita tahnik ini, ada setengah masyarakat moden kita, anak-anak muda kita yang dapat anak, mereka dah abaikan dah sunnah Nabi SAW dipanggil tahnik ni. Sudah mengabaikannya. Okay? Kerana Allah kata tak tahnik pun sama juga. Tapi wallahualam, mungkin sebab tak tahnik lah yang berlaku zaman sekarang ni, kita ni mudah menghamburkan kata-kata yang tak baik, kita mudah mengeji orang, kita mudah menghina orang, ataupun kita mudah istilahnya kita kritik, condemn orang tanpa kita memikirkan tentang perasaannya. Sebab itu kalau kita bicara dari sudut akhlak, tahnik ni sebenarnya dari sudut bahasa, tahnik berasal daripada kalimah hunkun ataupun hankun, ataupun dia punya perbuatan dia adalah hannaka, tahnik. Hunkun ini sebenarnya berasal daripada kalimah lelangit atas, atau dalam ta'arifan bahasa Arab dari sudut bahasa adalah batin a'la al-fahmi min dakhil, ataupun saqful fahmi. Hankun ini ataupun hunkun ini, lelangit adalah dia saqfun fahmi ni, kita panggil langit-langit lah, ataupun dikata bumbung kepada langit, belah atas lah, belah atas, a'lal fahmi, atas mulut, atas dalam mulut kita, betul lelangit. Okay. Jadi tahnik adalah satu sunnah Nabi SAW, meletakkan sesuatu yang manis, iaitu tamar kebiasaannya, tamar, Allahumma SWT, di bawah di langit bayi. Satu kisah, hadis riwayat daripada Abdullah bin Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu an. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa beliau membawa Abdullah bin Abu Talha Al-Ansari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Abdullah baru dilahirkan. Dalam hadis tersebut dia sebut, Anas bin Malik menyebut bahawa aku membawa Abdullah bin Abu Talha Al-Ansari yang baru lahir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu baginda memakai aba'ah, ini sedang melumurkan untanya minyak. Baginda bertanya, adakah kamu membawa tamar? Aku menjawab, ada. Lalu aku menyerahkan beberapa biji kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan baginda pun memasukkan beberapa biji itu ke dalam mulut baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengunyah-ngunyahnya. Kemudian baginda membuka mulut Abdullah dan memasukkan tamar tersebut, dan bayi itu, ini Abdullah, pun menggerak-gerakkan lidahnya sambil menghisap manisnya. Kemudian Rasulullah bersabda, kesukaan orang Ansar iaitu buah tamar, lalu baginda menamakan dia dengan nama Abdullah. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain juga daripada Abu Musa Al-Asy'ari bahawa beliau berkata, telah lahir bagiku seorang anak lelaki. Maka aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda menamakan Ibrahim dan mentahniknya dengan sebiji tamar serta mendoakan dengan keberkatan. Okey. Jadi ibadah tahnik ataupun kita panggil tahnik ni merupakan suatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita lihat hadis tadi Abdullah dan juga Ibrahim, Nabi tahnikkan dengan tamar. Dan tahnik dia merujuk kepada lelangit atas. Jadi kita meletakkan tamar itu yang telah dikunyah untuk melembutkannya pertama. Yang kedua sebenarnya untuk mengambil keberkatan daripada mulut Nabi SAW yang sentiasa berzikir dan sentiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu masyarakat kita bila dapat anak ataupun lahirnya anak, dia akan bawa kepada ustaz-ustaz, para ulama. Sebab selain daripada mengamalkan sunnah itu, yang kedua adalah mulut ataupun mulut para ulama dan ustaz-ustaz yang sentiasa berzikir
dan baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ambil keberkatan daripada basahnya lidah para ulama ini untuk basah lidah para ulama dengan zikir. Mudah-mudahan anak-anak ini akan mendapat keberkatan daripada zikir tersebut, mendapat keberkatan daripada zikir tersebut. Sebab itu diletakkan pada langit. Diletakkan pada langit. Dan masyarakat kita menamakan dia sebagai belah mulut. Belah mulut. Tujuan masyarakat kita menamakan belah mulut dia sama rasionalnya dengan azan pada telinga bayi sewaktu dia dilahirkan. Tujuannya adalah untuk biarlah yang masuk ke dalam telinga anak ini, masuk dalam telinga anak ini perkataan yang baik ataupun nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalimah azan adalah kalimah yang sangat mulia. Kalimah azan adalah sangat mulia. Biar yang masuk ke dalam telinga-telinga anak kita adalah perkataan yang baik. Bila mereka besar nanti, mudah-mudahan yang hanya masuk ke dalam telinga anak-anak kita ataupun telinga kita adalah perkataan-perkataan yang baik. Begitu juga sebenarnya ibu dan ayah kita bila dapat anak, mereka laksanakan suatu adat yang dipanggil belah mulut. Asalnya berasal dari kalimah tahnik, tahnik, hankun maksudnya lelangi atas. Jadi tahnik ni memasukkan manisan dalam mulut ni. Jadi kita istilah belah mulut. Kenapa belah mulut? Dengan harapan para ibu, dengan harapan agar yang keluar daripada mulut anaknya itu adalah perkataan-perkataan yang baik. Sebenarnya kalau kita bicara tentang rasional tahnik ini, walaupun ialah dia adalah sunnah Nabi SAW, tetapi ada relevannya untuk kita amalkan sampailah masa sekarang dan akan datang. Sebab satu doa daripada ibu dan ayah, itulah masyarakat Melayu kita panggil belah mulut. Belah mulut maksudnya pertama sekali untuk belah mulut. Buka mulut bayi ini, muka dengan suatu manisan, mudah-mudahan yang keluar daripada mulut bayi ini daripada sejak dia belah mulut sehingga nanti dia dewasa sehingga meninggal dunia adalah perkataan-perkataan yang manis, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang baik. Itu sebenarnya kenapa dipanggil belah mulut, dipanggil belah mulut. Sama juga dengan azan tadi. Azan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia biarlah yang mereka dengar daripada Allah, dengar daripada yang perkataan yang pertama masuk ke dalam telinga anak-anak kita, perkataan-perkataan yang baik, dan mudah-mudahan bila mereka anak ini membesar dan dewasa, biarlah yang masuk ke dalam telinga itu adalah perkataan-perkataan yang baik, jauh daripada perkataan-perkataan yang tak baik. So itu bila kita bicara tentang sunnah tahnik ni, sunnah tahnik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita juga dapat dari sudut rasional kebaikan dari sudut sains, kebaikan dari sudut sains. Ada satu kajian kita bincang, ada satu kajian kajian daripada Christopher Hood dan Nora Haunari dan Malcolm Levin dari Leeds General Infirmary di England. 60 bayi berumur 1 hingga 6 hari diberikan larutan gula ataupun sukrosa, setiap seorang diberikan 2 mililiter. Mendapati bahawa bayi yang diberikan larutan sukrosa lebih pendek tangisannya berbanding bayi yang Allahumma salli tidak diberikan larutan sukrosa. Jadi sebenarnya dari sudut sains, kebaikan manisan daripada kurma itu, dia akan menyebabkan tangisan bayi lebih pendek. Okey, kalau kita rujuk kenapa tamar? Tamar ni adalah gula yang ringkas. Bayi yang kadang-kadang lahir, di sudut sains ni, bayi yang kadang-kadang lahir dia mengalami kekurangan gula dalam tubuh badan. Sebab itu kadang-kadang bayi sawan dan sebagainya, kan. Bila sawan, bagaimana kita nak support bayi ni dengan gula, iaitu tamar adalah yang terbaik. Tamar adalah terbaik. Satu jurnal British Medical tahun 1995 mentahnik dengan benda yang manis seperti korma ataupun gula ringkas yang mempunyai sukrosa yang seimbang,
lebih terbaik dan dibenarkan juga oleh Dr. Muhammad Ali Al-Battar dalam majalah I'jaz Al-Almi. Tahnik dengan tamar mampu meningkatkan kadar gula bagi bayi yang baru lahir. Jadi kadar bayi yang baru lahir ni dia kekurangan gula. Jadi kita nak beri gula pasir, dia akan memudaratkan anak-anak. Kalau kita nak beri madu pula, madu ini dia ada bakteria, kadang-kadang imunisasi badan anak belum kuat, dia akan ada mudarat pada anak-anak. Dan madu ini sifatnya panas, jadi tak sesuai kepada anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Sebab itu yang terbaik adalah tamar. Selain daripada tamar itu adalah buah-buahan dalam syurga. Tamar adalah makanan sunnah Nabi SAW. Ini adalah makanan sunnah Nabi SAW. Tamar dikesan adalah suatu gula ringkas ataupun dipanggil fruktosa yang boleh larut dalam badan. Dia tidak memudaratkan seorang yang memakan tamar. Dan kalau kita bicara pula tentang tahnik yang berasal daripada kalimah hankun tadi, iaitu lelangit atas. Kenapa perlu diletak lelangit atas? Saya telah merujuk kepada seorang pakar pediatrik. Saya lupa nama Dr. Allahu Akbar. Ketika itu bertemu di Radio Ikim. Sebab itu saya lebih suka bersiaran secara langsung di Konti Ikim. Konti Ikim. Ini dah setahun lebih tak pergi Konti Ikim. Sebab sebelum slot saya, Rasional Sunnah, hari Rabu pukul 10 pagi itu, 9.30 pagi itu adalah slot daripada pakar kesihatan. Jadi saya bertemu dengan pakar-pakar kesihatan. Ada pakar jantung, ada pakar kanser, ada pakar penyusuan bayi, ada pakar psikologi. Jadi saya bertemu dengan ramai orang yang hebat dari sudut ilmu perubatan. Bila saya merujuk dengan seorang pakar penyusuan bayi, dia pakar penyusuan bayi, pakar kanak-kanak. Dia sebut bahawa Ustaz, di hospital dan dibenarkan oleh bila saya bersiaran di Radio Hakim, ada seorang jurawat yang bertugas puluhan tahun, ada kata 20 tahun dia bertugas di wad bersalin, wad kanak-kanak. Allahumma salli. Dia kata pada waktu malam, tangisan bayi ni macam ramai yang menangis. Dan dia rasa kesian pula tengok bayi menangis, meraung. Puncanya apa? Puncanya sebab anak ini tidak pandai menyusu badan. Bukan ibunya tidak ada susu badan, tapi anak ini tidak pandai menyusu badan. Rupa-rupanya bila tahnik ni, selain daripada kita dapat manfaat dari sudut akhlak tadi, iaitu belah mulut dan doa daripada ibu dan ayah, biar perkataan yang keluar daripada mulut ibu dan mulut anak-anak ini adalah perkataan yang baik. Sebab itu dinamakan sebagai istilah belah mulut, kan. Kemudian rupa-rupanya dari sudut sains, dari sudut perubatan, tahnik diletakkan, kenapa tidak diletakkan pada lidah anaknya? Kenapa tidak diletakkan pada lidah? Kalau letakkan pada lidah, yang berlaku adalah anak-anak ini akan menjelilkan lidah. Sebab manis itu pada lidah. Tetapi bila diletakkan pada hanakun, iaitu langit atas bayi, bila diletakkan atas langit atas bayi, anak ini terus menghisap jari. Kalau ustaz, dia akan hisap jari ustaz. Kalau ibunya yang buat, dia akan hisap jari ibunya, kan. Jadi secara langsung mengajar kepada anak ini bagaimana cara nak menghisap puting susu. Sebab itu bila anak ini ditahnikkan, selain daripada kita dapat manfaat dari sudut akhlak, doa tadi tu, kita juga dapat manfaat dari sudut sains. Jadi anak ini dia akan terus pandai menyusu. Jangan pelik tuan-tuan dan puan sekalian, sebab kita mungkin fikir benda ni, iya ke Ustaz? Kalau kita tak tahnik anak, tak letakkan manisan pada langit atas bayi ni, anak tak pandai menyusu. Dan tahnik itu dia adalah meletakkan korma di atas langit bayi itu adalah cara untuk mengajar. Ya, dia dibenarkan oleh pakar penyusuan bayi. Dan juga saya dapat info daripada jururawat yang bertugas di wad kanak-kanak atau wad bersalin lah. Wad bersalin. Bila hari ni, siang ni dilahirkan, pagi, malam, waktu kecoh ataupun bising dengan tangisan bayi. Bila ditanya kenapa bayi menangis, sebab dia kata bayinya lapar, bayinya kelaparan sebab tak dapat ni, dia tak pandai menghisap susu. Itulah kebaikan tahnik sebenarnya. Sebab itu bila kita bicara tentang sunnah Nabi SAW, sunnah ni dipanggil tariqah. Sunnah logatan adalah tariqah, jalan ataupun cara hidup. Okay. Jadi
kalau kita mengamalkan sunnah, sebenarnya kita mengamalkan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikut cara hidup Nabi SAW. Dan Nabi diutus pada kita bukan sekadar mengajarkan agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi diutus kepada kita adalah untuk mengajarkan kita cara hidup sebenarnya. Sebab itulah Nabi ini adalah contoh yang terbaik pada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul itu ada contoh yang terbaik untuk kita. Contoh yang terbaik. Nabi lah contoh waktu zaman kanak-kanak Nabi SAW, Nabi lah kanak-kanak yang terbaik. Jadi kita bila berada pada usia kanak-kanak, jadikanlah Nabi sebagai contoh kita. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, Nabi lah pemimpin yang terbaik. Jadi sewaktu kita menggalas tugas pemimpin, jadikanlah Nabi sebagai contoh pada kita. Dan kemudian bila kita Allahumma salli alaihi wasallam dari seorang suami, Nabi SAW adalah suami yang terbaik. Sebab itu bila kita sudah bergelar suami, kita perlu mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita menjadi ayah atau menjadi ibu kan, kita Nabi adalah contoh ayah yang terbaik. Sebab itu bila kita telah menjadi ayah, contohilah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan laqad kana fi Rasulillahi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang terbaik, contoh yang terbaik. Sebab itu kadang-kadang ada setengah kita dengar orang yang mempelekikan sunnah Nabi SAW, terutamanya anak-anak muda zaman moden ini, dengan kata-kata bahawa alah tak tahnik pun sama je, dia kata. Tahnik ke tak tahnik pun sama, tak berbeza. Kita dah bincang tadi, tahnik itu adalah doa ibu, yang kemudian keberkatan di sudut amal sunnah Nabi SAW itu insya-Allah akan menghalang mulut kita daripada keluar perkataan yang tak baik. Dan mungkin yang berkisar ataupun yang berlaku sekarang ni di media sosial, bila ada Allahumma salli, bila ada satu-satu isu, masya-Allah, masyarakat kita sudah hilang pertimbangannya, dan kadang-kadang tidak dah menjaga tidak memuliakan seorang yang mulia di kalangan kita. Contohnya mufti, bila mufti mengeluarkan fatwa, seolah-olah kita lebih hebat daripada mufti. Kita mencerca mufti, kita menghina mufti. Bila mufti katakan baru-baru ini haram balik kampung, haram balik kampung musim Covid ini, kita mentertawakan mufti wilayah, kita memperpelekeh pandangan beliau dari sudut hukum haram, sebab ialah la darara wala dirar, kita tidak boleh memudaratkan orang lain. Selepas daripada raya barulah kita nampak, oh inilah kesan dia kenapa mufti beritahu ni haram. Okey, yang ni haram. Barulah nampak implikasinya, iaitu kes Covid meningkat, mencanak-canak meningkat. Sebab rupanya antara faktor besar yang menyumbang adalah kes balik kampung. Kita menyebarkan Allah SWT, virus COVID-19 itu di kampung, dan tak dinafikan juga kita membawa balik ke Lembah Kelang ni virus-virus COVID yang berasal daripada kampung, daripada kampung. Sebab itu tapi kalau kita lihat masyarakat kita, ya Allah, bila menghina, bila dia mengkritik ataupun dia komen dalam media sosial, seolah-olah tidak ada rasa hormat kepada orang yang lebih tinggi ilmunya, dan apa yang dilontarkan ataupun apa yang diutarakan itu adalah berdasarkan hasil kajian dan ilmu yang mendalam terhadap satu-satu bidang itu. Kalau tak, kenapa takkan mungkin dilantik sebagai mufti, orang yang diamanahkan untuk memberikan fatwa, mengkaji dan sebagainya. Sebab itu kita mungkin sebut alah tak tahnik, tapi inilah mungkin kesan daripada kita tak tahnik. Kita tak dapat doa daripada ibu yang mustajab, satu. Yang kedua, kita tak dapat keberkatan daripada Allah SWT, kita tak dapat keberkatan daripada mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita ni. Yang kedua pula timbul di kalangan kita adalah, dia kata alah mulut ni, dia kata tentang mulut ustaz ni penuh dengan bakteria, penuh dengan bakteria kan. Dia kata ada ustaz ni pun kadang-kadang bukan bukan pandai jaga kebersihan mulut, kadang-kadang tak gosok gigi kuning, dia kata kan. Kalau tak ustaz pun dia kata alah Pak Imam tu bukan kita jaga mulut, tengok kan. Sebab itu Allahumma salli menjadi
kewajipan ustaz dan kewajipan para imam juga menjaga kebersihan mulut. Biasanya imam ataupun ustaz bila disebut an-nazafatu minal iman, dan wudu itu wudu berasal daripada kalimah an-nazafah. Wudu juga dimaknakan juga dengan al-baha, keindahan. Wudu juga dimaknakan dengan al-hasan, kebaikan. Jadi kita kena ambil roh wudu. Jadi sebelum kita mentahnik, sebaiknya ambil wudu. Dan kita gunakan kayu siwak, kayu sugi. Sebab pada kayu sugi itu ada ekstrak yang boleh mematikan bakteria. Dan dia juga sebagai menghilangkan ekstrak, dia juga mampu menghilangkan bau yang busuk tu. Jadi sebelum mentahnik ataupun apa, kita bersihkan mulut kita dulu. Itu sebagai satu kewajipan lah. Tapi sebenarnya kita nak ambil keberkatan daripada air mulut, basahnya mulut para ulama ni, ustaz, pak imam yang sering membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yang sering berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh keberkatan itu sebenarnya. Jadi jangan fikir tentang logik akal kita saja. Ya, kita boleh terima waktu-waktu COVID ini memang tak sesuai sebab kita takut, kita pun tak tahu, mungkin ustaz pembawa virus COVID-19. Yang terbaiknya adalah waktu-waktu COVID ni, kalau bukan ustaz atau bukan imam, yang mentahnik anak itu adalah ibunya sendiri. Yang mentahnik anak itu adalah ibunya sendiri. Dan bagaimana tahnik ni? Tahnik ni bukanlah sekali sahaja seumur hidup. Dia bagusnya adalah pada hari kelahiran tu, kalau ikut rujuk daripada Anas bin Malik tadi, Abdullah dilahirkan pada siang dan dia diserahkan kepada Nabi SAW pada waktu petang. Jadi bila kelahiran pada waktu pagi, diberikan, ditahnikkan anak ni pada waktu petang. Itu adalah tempoh yang terbaik sebenarnya, tempoh yang terbaik. Dan bukan sehari, esok tahnik lagi, lusa tahnik lagi, sebab korma ini adalah fruktosa dan sukrosa yang terbaik untuk memberikan, kita panggil support bayi yang kekurangan kadar gula dalam tubuhnya, dalam tubuhnya. Secara langsung dia menghalang daripada sawan ataupun dipanggil hypo. Itu yang sebenarnya kebaikan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita bicara tentang sunnah Nabi SAW dan daripada sunnah jadi adat, sebab bila diistilahkan kepada belah mulut tu dia jadi adat lah. Sebenarnya disebut sebagai sunnah. Rupa-rupanya dalam amalan Nabi SAW, mengikut kajian yang saya buat ni, bila saya menulis tentang buku rasional sunnah ni, terfikir dalam pemikiran saya, baik kalau saya lebih buat, baik sekiranya kalau saya dapat kaji tentang apa sunnah yang berkisar dalam masyarakat kita yang sudah jadi adat. Banyak, insyaAllah nanti dalam siri-siri pertemuan kita dalam tazkirah pagi ni saya akan kongsikan. Mungkin sebagai ni kita boleh juga bicara tentang kompang. Sebab kata Nabi SAW, a'lanu nikahakum bidufuf, iklankanlah majlis nikah kamu dengan kompang. Kadang-kadang kita ambil kompang ni sekadar macam adat je, tak sedap pula pengantin masuk berjalan tu tak ada iringan kompang. Itu biasa kita, tapi rupanya kompang ni adalah sunnah Nabi SAW, dan Nabi sebut bahawa iklankanlah majlis nikah kamu dengan kompang ataupun dengan gendang, kompang gendang, untuk mengiklankan bahawa simpulan dengan simpulan ni telah berkahwin, simpulan telah berkahwin, dan supaya tidak timbul fitnah bila mereka berjalan berdua-duaan di kampung tersebut. Itu iklan. Tapi kita tak ambil kompang. Kadang-kadang kita kompang tak apalah, mahal RM200, tak payah kompang lah. Masuk je terus duduk kat pelamin. Sanding pula kita anggap sebagai sunnah, sedangkan sanding itu bukan sunnah. Kita iklankan pengantin kita ataupun pengantin ini dengan cara kita pamerkan dia, sandingkan di atas pelamin ataupun atas pentas yang tinggi, supaya iklankan dia. Tak, iklankan pengantin, iklankan majlis nikah ini dengan gendang sebenarnya. Aspek itu insya-Allah kita akan bicara daripada masa ke masa tentang dari sunnah jadi adat insya-Allah. Jadi hari ini kita bicara tentang tahnik. Secara kesimpulannya adalah tahnik, masyarakat kita, adat Melayu kita dipanggil belah mulut, dan belah mulut dinamakan sebagai belah mulut sebagai
doa dan harapan daripada ibu dan ayah supaya yang keluar daripada mulut anak-anak kita adalah perkataan yang baik, perkataan yang baik. Seumpama macam azan, kenapa diazankan? Supaya yang masuk ke dalam telinga anak-anak kita ni adalah perkataan yang baik. Itu doa ibu dan ayah. Itu doa ibu dan ayah. Selain daripada mengamalkan sunnah Nabi SAW, kebaikan dari sudut sains kita dapat. Rupanya tahniah bila dia letakkan korma di atas langit, itu cara untuk kita mengajar anak kita bagaimana cara untuk menyusu. Bagaimana cara untuk menyusu. Rasional dari sudut sains juga, rupanya kandungan fruktosa ataupun yang manisan terhasil daripada buah kurma itu, dia memendekkan tangisan bayi berbanding anak yang tidak ditahnikkan, anak yang tidak ditahnikkan. Kan, Masya Allah, banyak sangat rasional ataupun banyak sangat manfaat hikmah yang tersembunyi di sebalik sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah mari kita amalkan walaupun dengan sekecil-kecil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk akhirnya sekali lagi saya menyeru pada sahabat-sahabat yang di luar sana ataupun yang sedang mengikuti video ini ataupun tazkirah pagi, boleh share, boleh like, boleh share, dan kita sebarkan dakwah ini ke seluruh pelosok negara kita dan pelosok muka bumi ini. Mudah-mudahan kita juga mendapat pahala dari sudut menyampaikan daripada aku, kata Nabi SAW, walaupun satu ayat, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.